Kadang-kadang kita halai balai, take for granted. Semayang juga, malas. Ujung-ujung 5 minit lagi nak masuk maghrib, baru Allah Akbar, mayang asar. Dan 3 rakaat, masuk rakaat keempat, orang pun azan maghrib. Nampak? Mayang, tapi tak apa nak jaga. Patut awal waktu. Nampak? Jadi kalaulah kita nak ke lapangan hidup kita ni, tuan-tuan muslimat, ada anak-anak mendengar kata, kita pun berasa sejuk mata tengok anak-anak, walaupun ramai, walaupun tak sehebat mana kawan-kawan kita, anak mereka nak apa, mereka boleh beli. Kita ni anak ni tuan-tuan ni, sampai tengok barang mainan ni nak minta tak berani, pasal kesian kat pok tu duit tak ada. Pi kedai-kedai runcit, tengok orang kedai runcit pun sakan tak pandai. Mereka bubuh mainan di gantung depan, lepas tu mereka bubuh coklat di kaunter. Tu bukan saja-saja tu, marketing strategi tu. Pasal dia tahu dah, kalau customer aku hak mai bawa anak, memang mereka akan beli coklat ni. Mereka tak beli, anak mereka nak. Jadi mereka akan beli. Anak kita tuan-tuan ni, oleh kerana kita ni susah, bukan orang yang sangat senang tuan-tuan. Dia nak barang-barang, dia malu nak minta kat pak dia. Tengok saja. Malu kat kawan, pergi dengan kawan ada traktor. Dia tak ada traktor. Nak minta kat pak, dia faham walaupun dia budak lagi. Ayah tu tak apa ada duit, tak mau. Tengok saja jadi dah. Allahu Rabbi tuan-tuan. Mana nak cari anak ke tu? Yang melainkan ada, kita duit tak ada, anak kita heran. Apa duit tak ada, duit ada kan duit tak ada. Yang penting aku nak kebut tak. Yang penting aku nak lori tanah. Tu dia. RM15 Fiji. Hak koman panah. Nampak? Anak-anak dia menjadi penyejuk mata. Isteri menenangkan hati dia. Walaupun dia balik kerja, isteri tak jamu macam apa makanan-makanan hebat. Datin masak datuk suka. Nampak? Isteri jamu ayak suam. Abang ayak suam bang. Dia minum ayak suam tu, dia berasa lega tuan ni. Manis, cukup segala-gala. Maksud apa? Allah Ta'ala cukupkan rezeki dia, Allah Ta'ala lapangkan kehidupannya. Oleh kerana dia menjaga sembahyang. Ni jaminan Nabi tuan-tuan, bukan saya pandai-pandai sebut, tuan-tuan tengok dalam hadis. Yang pertama, jadi biarlah kita jaga sembahyang kalau kita nak hidup kita lapang. Kita berasa ada masalah tuan-tuan muslimat, kita dekatkan diri dengan Allah dengan sembahyang. Sembahyang dah ustaz, lohok saat ni. Kalau kita ada masalah yang kita berasa tak boleh nak jumpa jalan penyelesaian, buntu, blank kepala otak kita ni, tak jumpa cari solution. Ambil sembahyang, buat 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat mutlak pun tak apa dah. Tuan-tuan ni, sembahyang sunat hajat, minta Allah Taala, tuan-tuan ni, Allah Taala bagi lorong. Walaupun dia tak bagi, kalau contohlah dia tak bagi selesai benda tu on the spot, tetapi dia ringankan masalah kita. Tuan-tuan buat tak percaya? Yakin dengan Allah Taala. Orang yang jaga sembahyang, Nabi sebut dilepaskan dia daripada kesempitan hidup. Allahu Rabbi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa adzabal qabri. Orang yang jaga sembahyang dia waktu dia hidup di dunia, dilepaskan dia daripada azab kubur. Azab kubur ni semua akan rasa ni, melainkan orang yang Allah Ta'ala kecualikan dia, Allah Ta'ala kasih dan sayang pada dia, dilepaskan daripada azab kubur. Nampak? Kalau ikut hukum adat asalnya, kita semua tak terlepas daripada azab kubur, melainkan orang tu Allah Ta'ala pilih letak. Ni alam akhirat lah, perkara sam'iyat yang wajib kita percaya. Kalau kita tak jaga semayang, possibility tuan-tuan ni, kebarangkaliannya sangat besar untuk kita menerima azab kubur yang sangat pedih tuan-tuan ni. Kadang-kadang tuan-tuan muslimat, bila mati seseorang tu, bila barulah kita nampak macam-macam benda kebaikan yang dia buat. Waktu dia hidup kita nampak relax kan, nampak ni tu dia haru biru, ruh haram. Mati dia Allah Ta'ala buka kebaikan yang dia pernah buat. Tanda apa tuan-tuan? Tanda mati keadaan dalam husnul khatimah, mudah-mudahan. Tengok apa hak berlaku marin-marin dulu ni. Pelawak terkenal tu kan, apa nama? Pak Yuh ya apa? Boleh 7 lagu. Nampak? Arwah. Tuan. Satu orang yang seangkatan dengan pelawak-pelawak lain. Yang hal lain semua ni tu dia mencanak naik. Dia nampak slow motion dia. Tapi dia marah tak? Dia percaya rezeki tu daripada Allah. Rezeki tu kurang bagi pihak dia, tapi bagi kawan-kawan dia lebih melampau-lampau. Nampak? Okey, dia boleh terima, tak ada masalah apa. Jadi macam orang biasa, tak belagak, tak sombong, tuan-tuan muslimat. Dalam keadaan lagu tu kita tak tahu kebaikan yang dia buat. Rupanya dia ada bagi infak dekat sekolah-sekolah agama, tuan-tuan, dekat masjid surau, dengan pendapatan dia yang tak seberapa, tuan-tuan.
Bila dia mati, nampak Allah Ta'ala muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan. Sebab tu kita, tuan-tuan ni, jangan kita su'uzan, melainkan dalam medan kuliah tak ada masalah untuk bagi pengajaran kepada orang. Tapi kalau sama-sama dengan kita lain, jangan su'uzan. Nampak dia jahat, dia fasik, dia minum alkohol, dia minum arak. Tapi jika sekiranya dia masih lagi malu melakukan perkara tersebut, cuma dia tak boleh nak kawal hawa nafsu dia, tak boleh kita kata kat dia lagi. Melainkan sampai satu tahap dia tak ada malu dah buat maksiat. Tak ada masalah kita cerita, cuma jangan kita tujukan pada nama tersebut supaya orang lain dapat ambil pengajaran. Hidup ni tuan-tuan muslimat, pengakhiran kita lagu mana? Kita nak tengok. Allah Ta'ala muliakan tuan-tuan tengok orang pergi melawat, pergi ziarah dia punya ramai. Yang telefon cakap ni tuan-tuan ni, kalau dengarlah radio ni, Allah Rabbi, kawan-kawan ni semua puji. Itu tanda kebaikan seseorang tu waktu dia hidup kan. Kita nak tengok orang tu baik tak baik tuan-tuan ni, tengok hari dia mati, orang ramai. Kalau lagu tu ustaz, muat kepala botak tu pun ramai kot orang kenal. Tak apalah, tak kisahlah. Ada kebaikan masing-masing. Nampak? Yang kita nampak jahat saja, tapi hak baik ada juga tuan-tuan muslimat. Nampak? Sebab tu kita jangan su'uzan. Kita husnuzan. Nampak dia lok-lak, nampak dia haru biru, yang tu antara dia dengan Allah. Tapi kebaikan dia Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Nampak? Barulah sedap macam-macam tuan-tuan muslimat lain. Keluar habis ni, cerita-cerita nu gini gitu, gini kita dulu tak tahu apa pun. Nampak? Tanda Allah Ta'ala nak angkat orang tu. Baik. Dilepaskan daripada azab kubur ni teruk lah tuan-tuan ni. Siapa bisa rasa azab kubur? Cungkat tangan. Ada? Kot ada. Kat belakang pakai telekung ada bisa rasa azab kubur? Tak ada? Tak ada. Azab kubur ni teruk. Tulang rusuk ni berselang-seli ni bila dihimpit di kubur. Gelap gelita, mai malaikat Allah tanya soalan yang sama pada kita semua, dan kita mesti kena jawab. Tak boleh jawab, kena rembuk. Siapa tanya? Malaikat Allah. Jusa A, Jusa B, Tan Sri Munkar, Datuk Sri Nakir. Ni tanya, marabbuka, kita boleh jawab. Agak-agak. Saya ingat saya boleh jawab Ustaz. Saya baru ni STAM, saya ambil kira bahasa Arab komunikasi itu mumtaz je. Bahasa Arab ni kira saya duduk di Arab Saudi ni kira lama lah. Boleh cakap ni kira macam ayat lah. Jadi saya rasa saya boleh jawab soalan Munkar Nakir. Pasal dia tanya bahasa Arab. Dia suruh buat kemai. Yang jawab bukan bahasa, yang jawab amal ibadah kita. Kalau ada, boleh jawab mudah-mudahan. Nampak? Dengan izin daripada Allah. Tak ada, tuan-tuan, kurang tuan-tuan, banyak dosa, jangan duk harap nak boleh jawab. Tak boleh jawab, malaikat nak tengok saja. Dah. Kau dia main pipi belai Allah pandainya, tu lah dulu tak mau mengaji. Dia buat begitu. Dia sigung 70 hasta terjun masuk dalam tanah. 70 hasta sama dengan dalam mana? 30 meter. Dalam tanah 30 meter terjun sekali kena katak. Tuan-tuan pergi tengok orang nak buat tanah pembinaan tu, tapak pembinaan kan, nak buat bangunan tinggi dia mesti piling dulu. Tanah nak bagi padat tanah tu, tapak tu nak bagi kemai, dia piling, tanam tiang 25 meter panjang, tanam konkrit, kayu bakau dan sebagainya. Apa tujuan? Tujuan nak bagi padat tanah supaya naik bangunan tu kukuh, tak mudah collapse, tak mudah apa, tak mudah runtuh. Maka bila dia tanam konkrit 25 meter punya panjang, dia katok dengan hammer ke dia pakai tekan lagu tu Katok dengan hammer ke? Dengan martun. Orang Kedah panggil martun. Tak katok dengan hammer, katok dengan mesin tu kuih besar Ada bangla seorang bawa. Bangla tu bawa. Pacak tiang tu, dia pun angkat tung. Tara nak masuk 25 meter punya tiang tu agak-agak apa lama. 2 hari baru tenggelam habis 25 meter tiang. Tu pakai mesin besar. Kita sekali kena 25 meter terjun masuk dalam tanah. Tuan-tuan agak-agak lagu mana kekuatan hentakan daripada malaikat Munkar Nakir nak dibandingkan dengan mesin katok piling tuan-tuan ni. Gamak kalau berasa kuat sangat, kutlah ada ayah anda kawasan duduk belagak kan. Ustaz saya ni kira lama dah mengaji silat ni, kira lompat pelip ni kira tak tahu nak abang, malas nak kata, lagi kita riak pula. Tua-tua pun sakal enggak Ustaz, jangan buat main.
Oh, hebat kita. Jadi saya rasa tak apa kot. Kalau takat kena katuk lagu tu kita boleh tepih lagi, buah duk ingat lagi. Oh. Rasulullah sembang besar ha. Hang try dulu ha. Pi mesin katuk tu, mesin tukui tu. Pi kat Bangla hak bawa mesin tu abang. Aneh. Sudah berapa lama duduk sini? Aneh kata tak ada lama, sikit saja. Oh, ini mesin sudah bawa lama kah? Sudah lama juga. Ini macam lah. Saya semalam ada pi dengar itu tazkirah. Itu ustaz cakap, mau test saya punya kapla, pasal saya ni semayang tak. Jadi itu ustaz cakap, itu mungkar nakir, malaikat dalam kuburnya, dia nanti kata kita 25 meter terjun masuk dalam tanah. Jadi aneh kasih angkat itu besi, saya masuk bawah. Saya masuk bawah, anda kasih turun. Apa jadi? Kita mau tengok. Anda kata, okey, amat. Anda tu buat naik, kita masuk bawah. Dia pun tekan button, turun, gedebung. Jadi apa kita? Tolak naik balik. Oh. Apa betul? Dak lah. Hancur lebok tuan-tuan ni. Tak gaduh korek liang dah. Tanam siap. Sendai batu nisan 2 batang tuan-tuan ni. Nampak? Hak tu baru hak dunia. Nuh akhirat. Azab kubur nak kena katuk dengan malaikat teruk tuan-tuan ni. SPRA, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Akhirat. Bukan SPRM. Hak tu boleh minta tukar-tukar. Hak ni hak Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Sebab tu kita jagalah baik-baik. Jagalah semayang kita. Hak muda-muda, hak tua-tua, ibu-ibu, ayah-ayah, semayang tolonglah jaga baik-baik. Ni kepala ibadah ni tuan-tuan. Kepala kereta api. Kalau tak elok kepala kereta api ni, terkeluar pada landasan. Tapi kalau elok kepala kereta api ni, pendek pun dia sampai pada destinasi. Pasal ibadah paling pertama Allah Ta'ala nak tanya ni, awwalu ma yuhasabu inda Allah yaumil akhirah as-salah. Semayang kita, perkara pertama Allah Ta'ala tanya. Idza salahat sairu amali wa idza fasadat sairu amali atau kama qala. Kalau elok semayang tu eloklah hak lain amal, puasa, zakat, haji dan sebagainya, sedekah, baiklah kalau baik semayang. Tapi kalau rosak semayang, hak lain lingkup habis belakang. Sebab tu tolong jaga tuan. Kalau kita betul takut pada azab kubur tuan ni, mudah-mudahan kita sama-sama jaga semayang. Kemudian kelebihan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tihi kitabahu biyaminih, dan dia orang yang menjaga semayang ini menerima suratan catatan amalan dia daripada sebelah kanan. Kita tak mau tuan-tuan ni minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kita ni duduk dalam golongan orang yang menerima catatan amal daripada sebelah kanan, bukan daripada ashabus shimal, bukan daripada sebelah kiri. Wal'iyadhu billah tuan-tuan ni. Kerana dapat belah kanan ni berita gembira, bahagialah dia di akhirat esok kerana balasannya syurga. Dan sebaliknya kepada penerima daripada sebelah kiri tuan-tuan ni, dengan izin Allah dia akan dicampur dalam api neraka. Ni bagi orang yang jaga semayang ni, tu kata lebih orang jaga semayang ni. Kemudian yang keempatnya kata Nabi SAW, wa yamurru ala siratil kalbarq atau kama qala, dia melintasi titian sirat sepantas kilat, selajunya. Orang yang jaga semayang, titian sirat ni tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak lalu berbagai-bagai cara. Ada yang jalan biasa, ada yang berlari, ada yang jogging, ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada yang ditemani para malaikat jadi bodyguard dia, kiri kanan iring, jadi VVIP di atas titian sirat manusia ni. Nampak? Very very important person. Nampak? Melintasi titian sirat. Ada yang dibawa oleh malaikat berterbangan di atas angin. Allahu Rabbi tuan-tuan, nak menuju ke syurga Allah. Bagi orang yang menjaga semayang, Nabi jamin dia berjalan atas titian sirat sepantas kilat, dia melintasi titi sirat. Maka ni perkara sam'iyat yang kita wajib imani. Kita jagalah semayang kita kalau kita nak ganjaran-ganjaran seumpama yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ni tuan-tuan. Yakinlah kepada Allah. Allah Ta'ala tak memungkiri janji. Nabi tidak cakap ikut suka hati tuan-tuan. Kemudian yang kelimanya tuan-tuan muslimin muslimat, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dimasukkan bagi orang yang menjaga salat dia waktu dia di dunia ini, dimasukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Betul? Syurga-syurga ni rahmat Allah. Nah,
bukan masuk oleh kerana amalan ibadah kita. Dari satu sudut, bukan kita masuk syurga kerana amalan kita, tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Amal ibadah alamat saja untuk masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak masuk kita. Tapi kalau Allah izin, tuan-tuan, masuk ke dalam syurga. Jadi ni 5 kelebihan bagi orang yang menjaga sembahyang.